Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi kita dalam slot PDPR akhlak untuk tingkatan 2. Hari ini kita akan bincang tajuk yang agak penting, iaitu sebagaimana paparan tadi, iaitu malu. Tajuk ni berada dalam tajuk yang ke-12. Sebenarnya kita mempunyai sifat malu. Banyak jenis malu kita ni. Kadang-kadang kita malu kat orang. Kita ni malu bertempat dan malu tak bertempat. Sepatutnya kita malu bertempat. Tak, kalau cikgu tanya, jawab soalan tak payah malu. Untuk tajuk yang ke-12 bagi maddah akhlak ialah al-haya'u. Al-haya'u maksudnya sifat malu. Al-haya'u wal istihya'u bima'nan wahidin wa huwa al-hashmatu. Haya' dan istihya' adalah satu maksud, satu perkataan, iaitu sifat malu. Wa qad waradat fi ta'rifil haya'i ibaratun katsiratun. Dan terdapat banyak ta'rif ataupun pengertian al-haya'. Jadi yang kita nak bincang hari ini ialah al-haya' yang bermaksud sifat malu. Mengikut buku ni, al-haya'u inqibadun nafsi 'anil qabihi wa tarkuhu lidzalik. Malu ialah menahan diri daripada perkara keji. Perkara keji ialah perbuatan tak molek lah. Lepas tu meninggalkannya kerana malu. Jadi tahan diri kita daripada buat benda tak molek sebab kita ada perasaan malu. Malu nak buat benda-benda tak molek tu. Wa dhiddu al-haya'i al-waqahatu wal baza'u. Lawan kepada sifat malu ialah suka berbuat jahat dan mencarut. Jadi ia lebih kepada percakapan. Mencarut iaitu mengeluarkan perkataan keji. Bertentangan dengan sifat malu lah. Kalau kita kecek hak tak molek tu, tak seperti menipu, mengumpat dan sebagainya. Al-haya'u khuluqun min akhlaqil Qur'anil Karim. Sifat malu adalah antara akhlak Al-Quran. Faqad zakarallahu ta'ala madatal haya'i fi thalathati mawadhi'a minal Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut perkataan haya', perkataan malu ni pada 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 26, yang kedua surah Al-Ahzab ayat 53, dan yang ketiga surah Al-Qasas ayat 25. Kita sama-sama tengok deh apa dia Allah kata dalam Quran tentang al-haya'. Surah Al-Baqarah ayat 26, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan tentang sifat malu. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak segan ni tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahawa ia kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak yang disesatkannya. Dengan itu pula orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan itu selain orang-orang yang fasik. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 20 ni ada perkataan malu. Innallaha la yastahyi an yadriba mathala. Perkataan la yastahyi, malu.
surah Al-Ahzab pula dalam ayat 53, firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk makan tanpa mengganggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah tanpa memanjangkan percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi sehingga dia malu kepada kamu untuk menyuruh kamu keluar. Allah tidak malu menerangkan yang benar apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka. Mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi isteri-isterinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Surah Al-Ahzab ni ada juga perkataan malu. Perkataan yu'zin nabiyya fayastahyi. Juga wallahu la yastahyi. Perkataan malu. Seterusnya surah Al-Qasas ayat 25, Allah sebut perkataan malu. Lalu datanglah kepada Nabi Musa seorang dari keduanya, iaitu sambil berjalan dengan malu-malu. Istihya tu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum kepada ternakan kami. Maka Musa mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah dirinya. Dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Jadi surah Al-Qasas ada juga perkataan malu, alastihyai. Wal haya'u min alamatil iman. Dan sifat malu adalah antara tanda iman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu satu daripada cabang iman. Mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Al-Bukhari, Nabi bersabda, dia kata iman itu mempunyai 70 cabang dan lebih, bukan setakat 70 lebih. Dan malu adalah salah satu daripada cabang iman. Jadi malu ni sebenarnya, kalau kita tak malu bukannya tak beriman, tetapi kalau tak malu tu iman tak sempurna. Jadi kita nak sempurna iman kita deh. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. Jadi Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang lain pula. Rasulullah bersabda, dia kata, al-haya'u minal imani wal imanu fil jannah wal baza'u minal jafai wal jafa'u finnar. Maksudnya ialah sifat malu sebahagian daripada iman, dan iman itu di dalam syurga. Mencarut ni maknanya perkataan kotor keji itu sebahagian daripada pergaulan kasar, dan pergaulan kasar itu dalam neraka. Jadi kalau kita bercakap tok molek, kita bercakap dengan perkataan keji, kita nguduh ke orang, kita kata huduh ke orang, menunjukkan kita ni mempunyai pergaulan yang kasar. Jadi pergaulan kasar ini tempat dia di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, baginda kata, sesungguhnya rasa malu dan keimanan itu saling berkait satu dengan lain. Apabila dicabut salah satunya, maka dicabut juga lainnya. Jadi iman dan malu tu dia saling berkait rapat. Ada iman, adalah malu. Kalau tak malu, maka kuranglah iman. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin wa yasuddu sahibahu an kulli qabihin.
Sifat malu membawa kebaikan dan menghalang tuannya daripada semua perkara keji. Jadi kalau kita ada perasaan malu, akan menghalang kita daripada semua benda-benda keji, benda-benda tak molek, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Waliza qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu akan membawa kepada kebaikan. Jadi banyak yang akan datang kebaikan kepada kita sekiranya kita mempunyai sifat malu. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya 'azimal jah alaika salamatullah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli dinin khulqan wa khuluqul islami al-haya'u. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlaknya, dan akhlak Islam ialah sifat malu. Maksud hadis ni dia kata setiap agama ni ada tanda. Macam mana orang tu beragama gapo-gapo, dan bukan antara dan memang tanda bagi agama Islam ialah sifat malu. Malu itu sebahagian daripada iman. Tak malu maka kuranglah iman seseorang. Okey, seterusnya kita tengok anwa'u al-haya, jenis-jenis sifat malu. Jadi sifat malu ni dia ada 3 bahagian. Yang pertama, al-haya'u minallah, malu kepada Allah. Kedua, al-haya'u minan nas, malu kepada manusia. Dan al-haya'u min nafsih. Ada 3 bahagian. Tiga-tiga bahagian ni kita kena ada berlaku lah dalam diri kita ni. Al-haya'u minallah, al-haya'u minan nas, al-haya'u min nafsih. Al-haya'u ala anwa'in minha. Malu ni ada beberapa bahagian, antaranya yang pertama al-haya'u minallah, iaitu malu kepada Allah. Lagu mana cara malu kepada Allah? Malu kepada Allah ialah wa huwa an yahfazal insanu ra'suhu wa ma fihi wal batna wa ma fihi wa an yadhkura al-mauta wal bila. Malu kepada Allah ialah seseorang itu menjaga kepala dan isi. Jaga kepala, bukan shampoo rambut ni, jaga kepala ni. Lepas tu juga wal batnu wa ma fihi, dan perut dan isinya, bukan jaga perut sekenyai ni. Wa an yadhkural mauta wal bila, mengingati kematian dan ujian. Jadi kita akan tengok satu persatu gapo maksud jaga kepala, gapo maksud jaga perut dengan isinya. Okey, wa ma fir ra'si. Gahu raya bagi apa yang ada di kepala ialah al-udhunu wal lisan wal fam wal anf wal alq. Telinga, lidah, mulut, hidung, akal. Jaga belako. Hak perut pula ialah wa ma fil batni, ialah bahwa al-faraj. Al-faraj ialah jaga kemaluan kita daripada melakukan benda-benda maksiat. Wajib setiap orang Islam menjaga semua anggota-anggota hingga tidak guna pada perkara haram. Itu maksud jaga kepala, jaga perut. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya 'azimal jah alaika salamatullah.
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya'i. Qalu kunna nastahyi walhamdulillah. Faqala laisa dzalika wa innama al haya'u minallahi haqqal haya'i an tahfaz ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wat tadhkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqadis tahya minallahi haqqal haya'i. Ini sabda Rasulullah berkenaan dengan malu. Sebenar-benar malu ialah malu kepada Allah. Hendaklah kamu malu kepada Allah sebenar-benar malu. Sahabat berkata, Alhamdulillah, kami memang malu kepada Allah. Lalu baginda Rasulullah pun berkata, bukan begitu, malu tu bukan hakikat malu lah. Sesungguhnya sebenar-benar malu kepada Allah ialah kamu menjaga kepala kamu dan isinya, perut kamu dan isinya, serta kamu mengingati mati dan ujian. Mati dan ujian ni ialah balasan buruk apabila kita di akhirat kelak, kita akan dibalas dengan balasan buruk. Barang siapa yang inginkan akhirat, hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Orang yang melakukan sedemikian, maka dia sebenar-benarnya telah malu kepada Allah. Itu dia maksud malu yang sebenar-benar malu kepada Allah. Kemudian yang kedua pula ialah al-haya'u minan nas, iaitu malu kepada manusia. Al-haya'u minan nas wa zalika kahaya'i al-insani minat tabassuti fil kalami ma'a man yahabuhu wa yuwaqqaruhu wa kahaya'ir rajulil karim idza a'ta wa ahassa bi anna ma a'tahu duna ma yambaghi. Yaitu seperti malu seseorang untuk bercakap banyak bersama orang lain yang disegani dan dihormati. Antara tanda malu dengan orang ialah kita malu nak kecek banyak di hadapan orang yang kita hormati. Sepatutnya kita sebagai pelajar kecek banyaknya dengan cikgu pun kita kena malu. Tak? Dan juga seperti malunya seseorang yang mulia apabila memberi sesuatu kemudian merasakan apa yang diberikannya itu kurang dari yang sepatutnya. Malu kepada manusia juga bila seseorang tu, contohnya dia tu ada duit banyak tapi dia sedekah sikit, lepas tu dia serah, malunya aku sedekah sikit, patut aku sedekah banyak. Itu al-haya'u minan nas. Yang ketiga pula al-haya'u min nafsihi. Al-haya'u min nafsihi ni maksudnya malu kepada diri sendiri. Lagu mana kita nak malu ke diri kita sendiri. Wa kadzalika kahaya'il insan min taqsirihi fil khairi. Idh annahu yarahu qad yaf'aluhu duna ma yambaghi fayastahyi. Iaitu contohnya seperti malu seseorang itu kerana kurang melakukan kebaikan. Jadi kita ni duk tilik, duk mikir-mikir kita ni kurang buat baik. Ini kerana dia melihat apa yang dilakukannya itu kurang dari sepatutnya, lalu dia rasa malu. Sepatutnya semaya sunat buat, ni semaya sunat tak buat, jadi serah malulah kepada diri sendiri.
Wa hadza al-haya'u asyrafu anwa'il haya'i. Li'anna al-mar'a iza istahya min nafsihi fahuwa min ghairihi yakunu ashadda istihya'an. Dia kata sifat malu jenis ini adalah yang paling mulia. Malu kau diri sendiri, bila buat kebaikan tu, dia suruh sikit tu, sifat malu yang paling mulia. Kerana seseorang itu apabila dia merasa malu terhadap dirinya sendiri, maka dengan orang lain tentulah dia lebih malu. Betul ke tak? Kalau kita malu kau diri sendiri pun kita malu dah, dengan orang mesti kita lebih malu tak? Darajatul haya'i. Darjat sifat malu ataupun kedudukan sifat malu. Al-haya'u ala salasi darajatin. Sifat malu ni ada 3 darjat, ada 3 bahagian, ada 3 kedudukan. Ad-darajatul ula. Darjat ataupun kedudukan yang pertama, tempat pertama ialah al-haya'u, hiya al-haya'ul ladzi yatawalladu min 'ilmil 'abdi bi anna Allah ta'ala nazirun ilaihi fayad'uhu dzalika ila ad-da'bi fit ta'ati wan nufuri minal ma'siyati. Okey, darjat malu yang pertama ni apabila yang sifat malu yang lahir daripada ilmu pengetahuan seseorang hamba bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya. Sifat yang pertama ni bila ada kesedaran sebagai seorang hamba, dia sedar, dia tahu bahawa Allah Taala duk tengok dia, duk lihat dia. Ianya akan membawa kepada seseorang itu sentiasa dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat. Sebab apabila kita rasa kita sentiasa diperhatikan oleh Allah, kita faham keadaan tersebut, kita tahu hakikat Allah duk perhati kita, maka kita akan malu untuk melakukan segala maksiat. Ad-darajatus tsaniyatu. Darjat yang kedua pula, malu yang kedua pula ialah hiya al-haya'ul ladzi yatawalladu fil 'abdi 'inda syu'uri qalbihi bi anna Allah ta'ala ma'ahu wa annahu ma'allah wa anna Allah qaribun minhu bil ijabati wal inabati. Darjat ataupun sifat malu yang kedua ni pula, darjat yang kedua ialah yang lahir pada seseorang hamba itu ketika merasa hatinya bahawa Allah Ta'ala bersamanya. Inda syu'uri qalbihi bi anna Allah Ta'ala ma'ahu. Jadi lahir perasaan dalam hati dia, Allah ada bersama dengan dia. Wa annahu ma'allah. Dan dia pun rasa Allah bersama-sama dengan dia. Kemudian dia merasakan Allah itu hampir, qaribun, wa annallaha qaribun minhu. Allah dekat. Bil ijabati wal inabah. Bila dia rasa Allah dekat, Allah duk perhati ke dia, Allah menerima doa dan taubatnya. Ini darjah malu yang kedua. Dia rasa Allah dekat dengan dia dan dia pun dekat dengan Allah. Ad-darajatus tsalisatu. Darajat yang ketiga pula, hiya al-haya'u an-nashi'u min inkhila'i qalbil 'abdi minat ta'alluqi
bil makhluqati wa unuqihi 'ala Allah ta'ala bihaitsu la yara al-mar'u ma'allahi ghairahu wa la yakhturu bibalihi fi tilkal halati siwahu. Panjang huraian yang ketiga ni ialah apabila sifat malu yang lahir dari hati yang tiada pergantungan dengan makhluk. Al-haya'un nasyi'u min inqila'il qalbil 'abdi min at-ta'alluqi bil makhluqat. Jadi hati dia tak ada pergantungnya dengan makhluk, dia tak bergantung ke makhluk. Dan dia duduk bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia hanya sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana seseorang itu tidak melihat ketika bersama Allah perkara-perkara lain dan tidak terlintas di fikirannya ketika itu selain daripada Allah. Ni orang kita kata mempunyai sifat peribadi yang mulia dak. Dia rasa dia bila dia buat ibadah tu hati dia betul-betul terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak nampak benda lain, dia hanya beribadat semata-mata kerana Allah. Anak-anak, kita kena letak malu pada pandangan. Kena letak malu pada percakapan. Letak malu pada perbuatan. Maknanya pandangan kita pun kita kena malu nak tengok benda hak tak molek. Kecek pun kita kena malu nak kecek benda hak tak molek. Apatah lagi perbuatan kita. Jadi malu pada pandangan, malu percakapan, malu perbuatan. Barulah boleh dikatakan malu tu sebahagian daripada iman. Malu pandangan, malu percakapan, malu perbuatan. Okay, secara keseluruhannya tajuk Al-Haya' ni yang pertama ialah menekankan bab pengertian Al-Haya'. Al-Haya'u inqibadun nafsi 'anil qabih wa tarkuhu lidzalik. Kemudian diddu al-haya' al-waqahah wal badha. Seterusnya malu adalah akhlak Al-Quran. Al-haya'u khuluqun min akhlaqil Qur'anil Karim. Kemudian bagi tajuk Al-Haya' ni dia ada banyak dalil, cuma kita memberi penekanan kepada dalil ni dah. Dalilnya berbunyi Al-Haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal badha'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Dan untuk tajuk Al-Haya' ni dia ada jenis-jenis Al-Haya'. 3. Yang pertama Al-Haya'u minallah, yang kedua Al-Haya'u minan nas, dan yang ketiga Al-Haya'u min nafsihi. Sebagaimana biasa di akhir slot kita Ustazah kongsikan contoh-contoh soalan peperiksaan akhir tahun bagi tajuk hari ni, iaitu tajuk Al-Haya'u. Kalau alif dha' alamah sahih amamal ijabah as-sahihah wa alamah khata' amamal ijabah al-khati'ah. Ba pula ikhtar al-jawab as-sahih minal ajwibah al-muqtarihah. Jim imla al-faraghat al-atiyah bil kalimah, dan dal kam na'ul haya' thumma zkur ithnain minha. Harapan Ustazah dengan contoh soalan ni boleh membantu sedikit sebanyak anak-anak untuk memahamkan lagi bab Al-Haya' ni. Allah Allah aghisna ya Rasulullah ya azimul jah alaika salawatullah abdun bil bab yartaji al-asmal a'ta juda bil
Antara pengajaran yang boleh dikutip daripada tajuk malu ni, yang pertama, sifat malu akan melahirkan tindakan yang berlandaskan kepada agama Islam. Yang kedua, hubungan sesama manusia akan menjadi baik melalui sikap malu. Dan yang ketiga, balasan baik dan buruk seseorang dinilai melalui akhlaknya. Okey, sekian sajalah perkongsian untuk kali ini. Ustazah memohon berbanyak-banyak kemaafan di atas segala kekurangan yang terdapat sepanjang perbincangan kita dalam tajuk Al-Haya, tajuk malu ni. Semoga sedikit perkongsian ini memberi manfaat kepada anak-anak dalam mengulang kaji tajuk Al-Haya. Sehingga kita jumpa lagi di slot yang akan datang jika diizinkan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.